安多尼传道来正道，神摩西来传。 Firman Tuhan pada hari ini disampaikan oleh penginjil Anton dan diterjemahkan oleh Diakon Musa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. 弟兄姐妹们早安，平安。 Bagaimana kabarnya? 我们的情形如何呢？ Kita bersyukur sekali lagi kita punya waktu untuk beribadah dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 感谢上帝再一次给我们机会来默想上帝的话语。 Biarlah firman yang kita dengar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. 我们所听的上帝的话语，不让它白白流逝。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起静默祷告。 Bapa kami di dalam surga, 我们在天上的父， kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. 我们现在预备了我们的心来聆听你的话语， Berilah hati dan pikiran kami 就赐给我们有耳朵聆听你的话， untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus 来被圣灵的引导， yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu saja. 使我们能够明白你每一句话的真理。 Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, 求你帮助你卑微的仆人， baik hamba-Mu yang juga akan menerjemahkan, 我是翻译的仆人， Tuhan yang memberkati, 愿主你赐福， supaya firman ini dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. 使你的话语成为我们众人的祝福。 Kami bersyukur dan berdoa 我们如此的感谢和 di 祷告， dalam nama Tuhan Yesus. 奉告得胜的名耶稣基督， Amin. 阿门。 Bapak Saudara, saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Ester pasal yang keempat ayat 15 sampai 16. 我们来打开圣经，从以斯帖记，从第4章第15到16节， Akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian bahasa Mandarin. Ester pasal 4 berbunyi demikian, ayat 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Saudara, menjelang hari kemerdekaan, izinkan saya mengutip perkataan daripada presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. 在我们纪念我们的国庆日，我们要记得我们第一任总统苏加诺说的话。 Bapak Presiden Soekarno pernah mengatakan sebuah kalimat demikian. 他曾经这样子说过： Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. 给我1000个成人，我就把斯梅鲁连根拔起； Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. 给我10个年轻人，我会震撼世界。 Baik 1000 orang tua maupun 10 orang pemuda, jika dibandingkan dengan begitu banyaknya penduduk Indonesia, tentu tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. 1000人或10个人，对印尼这么多的人民是比不了的。 Namun perkataan dari Bapak Presiden Soekarno ini menyiratkan satu hal, bahwa kalau ada orang yang sungguh-sungguh memiliki komitmen bagi bangsa dan negara, 但是释迦诺也暗示一件事，他这个说告诉我们，虽然人数小，如果他们真正有决心为国家做出贡献， maka semua hal ataupun tantangan kesulitan itu akan dapat dilakukan. 他们做出大事，虽然是困难的事情， Komitmen menjadi sesuatu yang penting di dalam hal ini. 所以一个人要他的决定做出承诺是非常的重要， Terutama komitmen bagi bangsa dan negara kita Indonesia. 特别是我们就为国家做出贡献的承诺。 Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana kita belajar tentang komitmen dari tokoh Alkitab. 今天呢，我们学习从圣经的人物是有一个决心的，是以斯帖。 Hari ini kita akan belajar dari tokoh Esther, seorang ratu yang menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. 这是以斯帖跟以色列人民面对这个挑战。 Dan bagaimana di sepanjang kitab Esther berbicara tentang narasi bagaimana Allah menyelamatkan bangsa pilihannya. 就是讲到了如何上帝的为这个犹大人的伟大的工作。
Dan pada kesempatan hari ini kita juga akan merenungkan bagaimana setiap kita, orang-orang yang tinggal di bangsa Indonesia ini di dalam menghadapi tantangan yang sama. 以及我们现在住在我们的国家的每个人要面对我们国家的挑战， Sehingga kita dapat mengambil komitmen untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan bagi bangsa dan negara. 所以我们可以拿出决定为国家做出贡献来荣耀上帝的名。 Bapak Saudara, sebelum saya melanjutkan lebih jauh tentang kisah Esther, 当我还没进一步来讨论以斯帖的之前， maka saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada setiap kita yang hadir maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. 我要先问一下我们所有在场的或在家里参加直播的弟兄姐妹们， Adakah di antara kita yang sudah pernah membaca keseluruhan daripada kitab Esther? 是否说已经读过了以斯帖记全书？ Ataupun kita mengerti gambaran cerita di dalam kisah Esther di perjanjian lama? 或者已经听过了以斯帖记的故事的描述？ Jika tidak keberatan, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah membaca atau mengerti gambaran ceritanya, boleh mengangkat tangannya. 如果有的话，请举起手给我们看， Ada Bapak Ibu Saudara 有没有呢？ yang sudah pernah membaca? 啊， Boleh 有 lebih 几位 tinggi? 啊，还有，差不多好多的几位弟兄姐妹。 Baik, saya melihat ada jemaat yang mungkin sudah mengerti gambaran cerita ini. 我看到有些弟兄姐妹已经了解了以斯帖记的故事描述， Tapi mungkin juga ada yang belum mengerti atau belum pernah membaca bagian daripada kitab Esther ini. 但是也在我们当中也是很多弟兄姐妹们还是没有听过这个以斯帖记的故事。 Maka pertama-tama izinkan saya memberikan sebuah gambaran singkat di dalam kisah daripada kitab Esther. 这就是我要讲的给大家的简要概述。 Kitab Esther dimulai bagaimana perjuangan bangsa Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. 以斯帖记是记载当犹太人他们逃往巴比伦， Bangsa Israel yang dahulu berjaya pada masa Raja Daud maupun Raja Salomo, kemudian mereka terpecah menjadi dua. 以前胜利的以色列由大卫王来领导的时候，现在分裂了，成为两个国家。 Raja sesudahnya kemudian hidup jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. 那接下来的继承的王呢，他也是犯了大罪， Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel jatuh di dalam pembuangan di Babel. 所以最后犹太人他们接受了这个被掳王的后果。 Lalu di wilayah di mana bangsa Israel pada waktu itu dijajah, kemudian diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Ahasiweros. 当时以色列的地也是被那个一位王的名叫哈哈许里王来统治。 Di dalam pasal yang pertama dicatat dengan sangat jelas bahwa Raja Ahasiweros merajai 127 wilayah besar, termasuk wilayah di mana bangsa Israel dijajah. 那边记载亚哈水里王他统治了127省，包括以色列地。 Raja Ahasiweros punya seorang ratu tentunya. 那时他有一位王后， Ratu itu bernama Ratu Wasti. 她的名字是瓦瑟提。 Tetapi kemudian Ratu Wasti menolak untuk dipanggil oleh raja pada suatu ketika. 有一个时候，瓦瑟提拒绝了朝见王。 Sehingga raja tidak lagi mengindahkan Ratu Wasti dan mencari pengganti ratu yang baru. 最后呢，瓦瑟提王后呢被亚述利王放逐了。 Disinilah Tuhan berkarya melalui Esther yang akhirnya terpilih menjadi seorang ratu. 所以上帝就在那边安排了以斯帖被选为下一任的王后。 Dengan bantuan pamannya yaitu Mordekai, Esther dapat menjadi seorang ratu. 就是透过以斯帖的叔叔摩提凯，他来协助了以斯帖。 Lalu di dalam kitab Esther juga tercatat seorang tokoh yang bernama Haman. 在以斯帖记中也是有记载，有一位名叫做哈曼。 Haman adalah orang kepercayaan daripada Raja Ahasiweros. 他们是一级身位极高的亚述利王的心腹。 Mungkin bisa dikategorikan sebagai menteri dari Raja Ahasiweros. 这身极高位是一位在他的亚述利王国中，这成为他的一个很重要的部长。
Karena kedudukan Haman yang tinggi, biasanya ketika dia berjalan, orang-orang itu tunduk kepada Haman. 因为他是一位身居高位的人，如果他在走路的时候，每个人都要敬奉他。 Tapi Mordekai di dalam hal ini dia tidak mau tunduk kepada Haman. 但是有一位就是摩底改，他不顺服哈曼， Sehingga Haman menjadi marah dan berusaha untuk memusnahkan Mordekai beserta dengan orang-orang Yahudi. 所以哈曼变得愤怒，他用所有的手段要灭绝以色列人民和摩底改。 Akhirnya gara-gara persoalan Haman dan Mordekai ini, seluruh bangsa Israel harus mengalami ancaman pemusnahan. 所以因为摩底改一个人的缘故，所有以色列的人不得不要受苦了。 Haman pada akhirnya berhasil membujuk Raja Ahasiweros untuk mengesahkan salinan surat. 他们设法要求亚述利王下旨意来毁灭以色列民族。 Salinan surat itu berisi perintah untuk memusnahkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. 他是要亚述利王下的旨意，就是把写一张书，就是要毁灭以色列人民。 Sehingga di dalam keadaan yang terdesak ini, di dalam pasal keempat kita melihat Mordekai mengirimkan pesan kepada Esther. 在这紧急情况之下，这个莫迪改就向以色列发出简信， Berharap agar Esther dapat menemui Raja Ahasiweros untuk membebaskan bangsa Israel dari pemusnahan. 他是要以色列去见王，以免以色列人变灭亡了。 Kira-kira gambaran besarnya sampai pasal 4 adalah cerita yang demikian. 这是以色列记第1章到第4章的简要概述。 Bapak Saudara, ketika berada di dalam posisi Ratu Esther, ini adalah posisi yang tidak mudah. 所以我们看到以色列的王位在那个时候是不容易。 Ada pergumulan rohani yang dihadapi oleh Esther untuk mengambil komitmen dan tekad menolong bangsanya. 他要面对很大的风险，如果要拿出这个决定，要帮助他以色列的人民所面对的挑战。 Bayangkan waktu itu bangsa Israel adalah bangsa yang di dalam kekalahan perang, mereka itu adalah orang-orang buangan. 想象那时候以色列人他们是被打败仗后的流亡者。 Karena keberdosaan mereka, mereka dihukum oleh Allah. Allah mengizinkan mereka menerima konsekuensi pembuangan. 因为他们所做的罪恶，所以上帝允许了他们成为流亡者。 Ditambah lagi apa yang akan dilakukan Haman ini mengancam keberadaan orang-orang Yahudi. 再加上了这个哈曼意图要毁灭以色列人民， Mengancam keberadaan dan eksistensi umat pilihan Allah. 随着从上帝的选民已经受到了这个危机。 Ini adalah sebuah krisis yang tidak mudah yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi, bangsa Israel, umat pilihan Allah. 当然，那时候以色列人民他面对很大的风险的危机。 Di sisi lain kita melihat Ratu Esther adalah seorang ratu yang sudah nyaman di dalam posisinya sebagai seorang ratu. 在另一面，我们可以看到，以色列是已经成为了非常舒适的王后。 Tanpa ikut campur permasalahan dari Mordekai ataupun Haman, dia tentu tidak akan terdampak apapun. 即使他不插手，对他也是没有什么问题的。 Apapun yang terjadi kepada bangsanya tidak berpengaruh terhadap kehidupannya sebagai seorang ratu. 因为无论他民族发生什么事情，肯定对他王后的位分是不会影响到的。 Belum lagi kalau dia harus menghadap raja, maka ada sebuah resiko besar yang menurut undang-undang itu menerima hukuman mati. 如果他要插手要拯救以色列人民，他必须冒着很大的生命危险。 Seseorang yang tidak dipanggil oleh raja tetapi dengan berani menghadap raja itu dapat menerima konsekuensi hukuman mati. 那是有一个定律，若不蒙召擅入宫内的见王的人，无论是男女，他必被致死。 Kita bisa bayangkan bagaimana beresikonya apa yang harus dilakukan Esther ketika dia harus menghadap Raja Ahasiweros. 这是极大的生命危险。如果他要突然间来闯入来见他的王，
Esther harus sampai meresikokan nyawanya demi sebuah usaha yang belum tentu akan berhasil. 是不是以色列要冒出这生命危险，为了不一定成功的赏赐呢？ Ditambah lagi Esther berkata dengan sangat jelas bahwa sudah 30 hari dia tidak dipanggil oleh raja. 以色列很清楚告诉我们，他已经30天没有朝见王。 Bayangkan suami istri yang tidak berkomunikasi selama 1 bulan. 我们可以想象到，一个夫妻他们没有联络了30天。 Tentu kita melihat di sini kecil kemungkinan sang raja memang mau menemui Esther. 所以这个可能性被蒙召是越来越少了。 Butuh keajaiban, butuh anugerah yang besar bagi seorang Esther untuk diterima oleh raja tanpa dipanggil. 所以以色列需要很大的奇迹和恩典，他才能够可以朝见他的王。 Sehingga Esther yang menjadi satu-satunya harapan bagi bangsa Israel pun belum tentu akan berhasil. 那时候以色列是成为以色列民的唯一的盼望，但是还是不一定能成功。 Tetapi di dalam keraguan Esther, 在这犹疑的以色列， di dalam dilema yang dia hadapi, 他所面对这样的挑战， ada teguran dan desakan dari Mordekai. 他受到这个非常强烈的追逐和这个 Mordekai 权责。 Mordekai berkata, jika engkau tidak mau terlibat, belum tentu kamu tidak akan merasakan dampaknya di kemudian hari. 摩迪改说：“如果你不插手，以后你也是要担当这个后果， Sebab Esther juga adalah orang Yahudi. 因为你是犹太人。 Justru melalui posisinya saat ini, Esther dapat memberikan sumbangsi bagi keselamatan umat pilihan Allah. 言之，你得了王后的位分，是为了现今的机会来拯救以色列人民。 Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita melihat pergumulan Esther yang tidak mudah. 从这里我们可以看到，以色列所面对的挑战是不容易的事情。 Dan pergumulan Esther ini juga dapat terjadi dan sangat relevan di dalam kehidupan kita saat ini. 这以色列所面临的挑战，跟我们现在所面临的挑战也是非常有很细的关系。 Seperti kehidupan bangsa Israel di dalam krisis mereka pada masa pembuangan, 就是以色列人民他在面对很大的危机， kita pun tinggal di dalam bangsa yang menghadapi permasalahan. 我们也正处于在艰难期间， Di dunia sedang terjadi perang, 世界正在发生战争， ada perbudakan, ada kemiskinan. 奴隶制和贫困制不断的加增。 Kita hidup di negara berkembang yang kalau mau maju saja itu sangat sulit. 我们的生活在发展的国家要一个进步是不那么容易的。 Banyak orang menjadi cuek dan sangat individualis, tidak peduli kepada orang lain. 所以个人主义变得世界更无情了， Ada korupsi, ada kejahatan di mana-mana. 污秽和犯罪无处不在， Banyak sekali penipuan. 很多的欺诈， Dan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang percaya saat ini. 所以这影响了每一个信徒在活着这现在的时代。 Berapa banyak dari jemaat Tuhan yang mulai undur rohani dan tidak lagi ke gereja setelah masa pandemi? 有多少疫情后不来教会的信徒？ Banyak orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya seperti orang yang tidak beragama. 有多少人称自己是基督徒，却像非基督徒那样的生活？ Semua krisis yang terjadi pada masa lampau yang dialami oleh Esther 以前以色列所面对的危机， adalah tantangan krisis identitas di masa kini yang sama. 也是现在我们同样所面对的危机。 Bapak Saudara, seperti Esther mungkin yang pada waktu itu berada di zona nyaman, 可能那时候，以色列是作为非常舒适的王后， kita mungkin saja juga berada di dalam zona nyaman kita. 也是可能我们现在是处于舒适的地区。 Kalau 时期里面， kalau dunia sedang berperang, harga-harga sedang naik, banyak terorisme, lalu urusannya dengan saya apa? 如果世界正在发生战争，那个价格在不断的上涨，很多的恐怖分子还有激进主义，那跟我有什么关系呢？ Apakah saya harus terlibat di dalam membantu bangsa dan negara saya? 是不是我要干涉在里面呢？
Lebih baik saya mengurus urusan saya sendiri, pekerjaan, usaha saya sendiri. 我最好管好自己的事，我自己的工作和我自己的生意。 Toh saat ini saya berada di dalam hidup yang aman-aman saja. 其实到现在我还是平安无事。 Bapak saudara, mungkin seperti Esther yang harus menghadapi resiko ketika bertemu dengan raja. 所以我们知道，以色列要面对生命的风险，他如果要闪入这个王宫内来见那个王。 Mungkin kita juga harus ada resiko yang kita ambil ketika kita mau berdampak bagi bangsa dan negara. 可能我们如果要做出决定，为国家有出贡献，那么也是要面对风险。 Mungkin kita akan berpikir, lagi pula apapun yang saya lakukan belum tentu juga akan berdampak bagi bangsa dan negara. 我们可以在想，我们毕竟所做的还不一定会成功， Salah-salah malah hidup saya yang bisa terusik. 甚至我的生活被打扰了。 Kalau saya melangkah dan berdampak bagi bangsa, apakah Tuhan akan menolong saya? 如果我愿意跨出一步，是不是上帝会帮助我呢？ Keraguan-raguan yang sama yang dialami Esther mungkin juga terjadi di dalam setiap kita pada masa kini. 这个以色列的犹疑，也像我们现在的犹疑，来阻止了我们跨出这一步。 Seperti Esther yang mungkin sudah lama tidak dipanggil oleh raja dan butuh keajaiban untuk dapat diterima. 因为我们知道以色列很久没有朝见王，所以他需要神迹才能够得着王的恩惠。 Kita mungkin merasa kita juga tidak dapat berdampak bagi bangsa dan negara karena kita adalah kaum minoritas. 我们觉得我们对国家的影响力好像是非常的不可能，因为我们是少数的民族， Tidak mungkin saya dianggap, tidak mungkin saya bisa didengarkan. 我们不可能会被考虑，也不可能会被听。 Tetapi seperti Esther yang juga menerima nasihat dan teguran dari Mordekai. 但是因为以色列已经听了摩提改的这个劝教， Tiap kita juga mungkin seringkali bergumul terhadap bagian firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk berdampak bagi bangsa dan negara. 我们每个人已经听了上帝的话语，鼓励我们要为国家做出贡献。 Tidak peduli apapun latar belakang kita, pekerjaan kita, kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan untuk berdampak bagi bangsa dan negara. 不管我们的身份、职业背景，只要我们要对我们的国家有影响， Tentu ini adalah pergumulan yang tidak mudah yang kita hadapi juga di dalam realita masa kini. 这是我们不容易面对的挑战。 Bapak saudara, tahun 2017 bukanlah tahun yang mudah bagi bangsa Indonesia. 在2017年是对印尼人民是不容易的事。 Matinya keadilan dan sulitnya perjuangan kaum minoritas melahirkan keputusasaan. 再没有正义和那些小族民族的战斗，产生了非常的绝望。 Ada banyak aksi demo ataupun aksi kekerasan yang membuat krisis kebangsaan negara kita menjadi terpecah belah. 有各种大规模的示威的活动，造成了对国家分裂的危险。 Namun di balik itu semua ada sebuah gerakan yang sangat mengharukan. 但在这一切背后有一个移动， Gerakan itu dinamakan Malam Seribu Lilin. 就是叫做一千蜡烛的移动。 Di malam yang sunyi itu ada sekumpulan orang yang menyalakan lilin sambil menyanyikan lagu kebangsaan. 在那天晚上，很多人叫他们点着了这个蜡烛来唱国歌。 Di tengah resiko mereka mungkin akan mendapatkan kekerasan, aksi ini dapat berjalan dengan baik. 在遭受这个暴力的风险中，可以顺利的进行。 Mungkin pada saat itu mereka tidak menemukan jawaban secara langsung. 可能那时候他们还得不到这个什么答案， Tapi momen ini menjadi sebuah momen pengharapan yang muncul, yang kita nikmati sampai dengan saat ini. 但这个希望的时刻出现了，所以每个人可以享受到我们以前所做的。 Di mana bangsa kita tetap terjaga kesatuannya sampai dengan saat ini. 我们可以看到上帝怜悯，使我们这个国家到现在能合一。 Bapak saudara, momen pengharapan itu juga hadir di dalam masa ketika Esther memutuskan komitmen untuk berdampak bagi orang-orang Yahudi. 这希望的时刻也出现了。当以色列他拿出决心要做出这个承诺，为他的以色列人民做出贡献。
Di ayatnya yang ke-14 di situ dikatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. 此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救。 Kita menyoroti kata pihak lain. 我们看到这个从别处蒙拯救的这一句话， Beberapa penafsiran menafsirkan bagaimana sekalipun Esther tidak melakukan apa-apa, Allah akan memberikan pertolongan bagi bangsanya. 很多解经家说明，如果从别处得救的解脱，是说到上帝会帮助他以色列人民，虽然以色列不插手， Sehingga keselamatan umat pilihan Allah itu tidak bergantung kepada manusia, 所以以色列人民的得救不是靠着人的决定， tetapi sesungguhnya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. 是因为神怜悯他的子民。 Kemudian ayat 14 itu dilanjutkan dengan perkataan Mordekai, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai seorang ratu. 所以摩地改继续说：“言之你得了王后的位分，是为了今生。 Keselamatan bangsa Israel itu diberikan oleh Allah melalui perantaraan Esther. ”所以上帝给了以色列的机会，能够帮助以色列人民。 Dan di dalam narasi kitab Esther ada secercah kemungkinan di tengah keputusasaan bangsa Israel. 所以我们看到，在以色列人民得了一线的希望，他们还有可能存活的机会。 Seandainya raja berkenan untuk mengangkat tongkat emasnya terhadap orang yang datang tanpa dipanggil, 若他已经上入王宫内来见王，王也是能够伸着他的金杖来施恩给以色列， maka orang itu akan tetap hidup. 那个人还是可以存活的。 Maka ada secercah kemungkinan ketika Esther datang dan raja mengangkat tongkat emasnya, maka Esther akan tetap hidup. 这就是说，这有一些的希望能存活的机会。 Sehingga pada akhirnya inilah yang menjadi momen di mana Esther mau mengambil komitmen untuk berdampak bagi bangsanya. 所以，因为这个缘故，以色列他做出了决定，要冒这么大的生命危险。 Kemudian Esther dan segenap orang Israel beserta dengan Mordekai melakukan puasa. 所有以色列人民、以色列还有摩地改，他们就禁食祷告。 Mereka berpuasa 3 hari 3 malam, Aman. dimulai dari hari di mana Esther mengambil komitmen sampai pada hari di mana Esther mengunjungi raja. 自从以色列决定那天开始，他们禁食了3天3夜，直到第3天，他就进了见王。 Mengapa mereka berpuasa? 为什么他们要禁食呢？ Mereka berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan melalui Esther. 他们就在祷告神，神能够施恩他的恩典伴随着以色列。 Dan mereka berseru kepada Tuhan untuk menolong keselamatan daripada bangsa Israel. 所以他们呼求上帝来拯救以色列人民。 Ada ketakutan yang mungkin dialami oleh Esther pada saat itu. 同样，当时和以色列人面对非常恐惧挑战， Ada keengganan untuk keluar dari zona nyaman. 于是他好像很不愿意走出这个他舒适区。 Namun Esther menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. 但是最后他全然依靠神。 Dalam pasal kelima kita dapat melihat anugerah Allah ketika akhirnya Raja Ahasiweros mengangkat tongkat emas tanda ia berkenan kepada Esther. 所以在第5章里面记载，王伸出他的金杖施恩于以色列。 Lalu Raja Ahasiweros mengatakan, separuh dari kerajaan ini pun jika engkau memintanya akan kuberikan. 那个亚哈随利王说：“如果我国的一半，我是愿意分给你。” Disinilah kita lihat kuasa daripada puasa yang dilakukan oleh Esther dan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. 我们看到上帝如此使用了以色列，恩待了以色列，是他们的王的恩待。 Tetapi Esther tidak buru-buru mengatakan permintaannya. 但是以色列不急不缓地来直接说他的要求。 Mungkin kita sebagai manusia yang normal kita akan berkata, kalau raja sudah memberikan kesempatan sedemikian besar, maka seharusnya saya langsung sampaikan permohonan saya.
如果是我们王已经应许了我们很赶快利用这个机会来向王说我们所要的事。 Tetapi Esther menunggu keesokan harinya. 但是以色列仍然等到了第二天， Dia mengundang secara khusus Raja Ahasiweros dan juga Haman, orang kepercayaannya. 他邀请哈曼和亚述利王一起来赴他的筵席。 Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan selang 1 hari saja di situ karya Tuhan dinyatakan begitu besar. 再过了一天，不是一个巧合，发生了奇迹。 Tidak ada yang menduga ketika malam harinya Raja Ahasiweros kemudian tidak bisa tidur. 没有想象到那天晚上亚哈随利王睡不着， Dia melihat catatan sejarah dan menemukan nama Mordekai yang telah menyelamatkan 然后 raja. 他翻阅史料，发现到这个摩底改这个名字。 Bapak Ibu bisa membacanya di dalam pasal yang kedua. 我们可以看到在第5章， Di sini akhirnya Mordekai ditinggikan oleh Raja Ahasiweros. 我们看到摩底改是最后的被国王举起了高位。 Lalu kemudian keesokan harinya Ratu Esther memberitahukan niat jahat daripada seorang Haman. 所以过了一天，以斯帖禀告国王哈曼他所存的那个恶意， Mordekai ditinggikan dan Haman dihukum. 所以摩底改被升高，哈曼被惩罚了。 Disinilah kita melihat karya Allah yang begitu nyata di dalam kitab Esther. 我们看到上帝如此拯救以色列民的伟大的工作。 Sekalipun di kitab Esther tidak ada secara eksplisit kata Allah, 虽然在以斯帖记中没有直接记载上帝的名字， tetapi di sepanjang kitab Esther ini kita melihat kebaikan dan anugerah Allah bagi keselamatan bangsanya. 但整个本书中，我们看到上帝伟大的工作来拯救以色列的民。 Rancangan keselamatan Allah tidak terputus atau tidak punah di dalam kematian bangsa Israel. 以色列，上帝为以色列设计了伟大的工作，不是靠以色列人民， Dan rancangan itu terus turun-temurun hingga kehadiran Yesus Kristus. 这是上帝为以色列这个亚伯拉罕的后裔所许的愿。 Melalui bangsa Israel yang diselamatkan oleh Allah di dalam kitab Esther, 透过以色列人民被拯救， rancangan penebusan di dalam Yesus Kristus dapat terjadi. 上帝的救赎透过耶稣基督并实现了。 Dan rancangan keselamatan itu juga adalah rancangan yang sama yang diberikan Allah kepada setiap kita saat ini. 这救赎的计划，同样上帝也赐给我们每个人成为他国度的子民。 Dan apa yang dilakukan oleh Esther bagi bangsanya 以色列所做为他的人民的国家所做的是贡献， juga menjadi bagian yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan bagi bangsa dan negara kita. 也是同样上帝给我们机会参与这个机会之间。 Bapak Ibu Saudara, di Indonesia tidak banyak tokoh kekristenan yang terkenal pada zamannya. 在那个时候也很少，印尼有著名基督教人的著名的人， Tapi ada satu tokoh bernama Dr. Johannes Leimena. 但是有一位著名基督教人物，他叫做Johannes Leimena， Beliau adalah terlahir dari keluarga Kristen. 他是来自一个基督教家庭。 Dia memiliki sebuah keprihatinan terhadap kehidupan kekristenan di negara kita. 他非常担忧基督徒为国家很少做出在社会国家的贡献。 Kemudian Dr. Leimena juga mendorong kegerakan oikumene yang kita kenal saat ini. 所以雷美拿推动了这个 Okumene 的运动， Dia juga mendirikan partai Kristen. 他也是帮助建立了这个基督教的国治这个政治。 Dalam karirnya sebagai Menteri Kesehatan, Dr. Leimena juga berperan aktif di dalam mendukung kesehatan di daerah-daerah. 所以雷美拿博士他成为卫生部长的时候，他优先为这个村庄地区的这个疾病预防来先预备他们的。 Karyanya bagi bangsa itu tidak terpisahkan dari statusnya sebagai pengikut Kristus. 所以他为国家做出的贡献是跟与他成为基督徒是有
很密切的关系。 Apa yang ia imani kemudian diejawantakan di dalam perbuatan nyata. 所以他对上帝的信心，他遵行在他日常的生活的行为。 Saudara, ini adalah Dr. Lemina. 这是Dr. 博士 Lemina。 Bagaimana dengan setiap kita? 那么每个人的情形怎么样呢？ Mungkin kita akan berpikir bahwa saya tidak seperti Dr. Lemina. 我们每个人可以认为我们不是像他那样， Tetapi prinsipnya sama, Bapak Ibu Saudara. 但是同样有一个原则， Bagaimana kita melihat bangsa dan negara kita tetap membutuhkan kasih Kristus di dalamnya. 我们看到我们国家需要上帝的爱， Bangsa kita yang hidup di dalam tantangan dan kesulitan yang ada membutuhkan kita sebagai orang-orang percaya untuk berdampak bagi bangsa dan negara. 我们的国家现在面对这个经济的危机和面临的不经济的情形，我需要我们每个人的贡献，为国家做出有意义的事。 Dimulai dari keluarga, sahabat, rekan, orang-orang yang ada di sekitar kita. 透过我们的家庭、亲戚、朋友们， Sudahkah kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? 我们要为他们有影响力。 Bapak Saudara, mungkin saat ini kita merasa saya tidak perlu keluar dari zona nyaman saya. 可能有些认为我现在在处于舒适区的人不需要那样做， Kita mungkin bisa bersikap cuek dan tidak peduli. 我可能可以漠不关心，为了这一切。 Tetapi seperti Esther, kita melihat bahwa berdampak bagi bangsa dan negara adalah panggilan yang Allah berikan. 但是为国家做出贡献是上帝所允许的事。 Keluar dari zona nyaman tidak selalu mesti menjadi seorang hamba Tuhan dan melayani sepenuh waktu. 跨出你舒适区，不是说你一定要成为上帝的仆人， Mulailah dari apa yang kita kerjakan saat ini. 就是从我们所做的，我们能够所做的日常的行为。 Marilah kita memikirkan kemajuan kota, tempat di mana kita tinggali. 我们为我们所住的城市能够改善， Mungkin ada banyak tantangan dan resiko yang kita akan hadapi. 可能我们要面对一些的风险的危机， Tapi jangan lupa bahwa selalu ada anugerah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. 但是不要忘记上帝的恩典随伴着我们每一个人。 Kalau kita memiliki komitmen dan tekad yang sungguh, Tuhan pasti akan menolong setiap kita. 如果每个人真正有决心为国家做出贡献，上帝一定会为我们同在。 Tuhan mau memakai setiap kita baik tua maupun muda untuk berdampak bagi bangsa. 上帝不例外要使用每个老人家或是年轻的人，都要为国家做出贡献。 Jangan merasa itu adalah hal yang mustahil yang tidak bisa kita lakukan. 不要认为这是不可能的事， Sebab Tuhan mempercayakan setiap pekerjaan yang kita kerjakan untuk berdampak bagi Tuhan dan bagi bangsa dan negara. 因为上帝所托付的工作是我们要有对这个国家、对社会有影响力。 Ambillah komitmen dengan sungguh dan lakukan aksi yang nyata bagi bangsa dan negara. 所以我们要下定决心，做出这个承诺，来为我们国家做出贡献。 Bapak Saudara, untuk menutup bagian firman Tuhan pada hari ini, 在结束我今天的讲道， saya ingin menceritakan kisah seorang anak muda. 我要讲到有一位年轻人， Anak muda ini berasal dari Jambi, 他是从 Jambi 来的， teman saya pada waktu bersekolah. 就是我的同学。 Kemudian saya mendengar kabar dan saya berkomunikasi dengannya. 我听了他的消息之后，我跟他联络了。 Dia bukan seorang hamba Tuhan. 他不是上帝的仆人， Dia juga bukan orang yang selalu memberitakan Injil dari rumah ke rumah. 他不是每一天用他的时间到每个家里传福音， Tapi dia mulai memikirkan apa yang biasa dia kerjakan bagi bangsa dan negara. 他开始想到他能为国家做出什么能够贡献的事情呢？ Kemudian dia membangun sebuah startup bernama Eden Farm. 所以他创办了一个创业公司，就是名叫做 Eden Farm。 Nama Eden diambil dari apa yang ada di dalam Alkitab. Eden 是从我们Eden 是圣经里面的乐园。 Lalu apa yang dikerjakan adalah bagaimana dia memberikan sumbangsi bagi kehidupan agraria di Indonesia. 他的目的就是要帮助那些农夫做出贡献。
menolong para petani kecil yang kemudian selama ini selalu berbelit-belit di dalam penjualan bahan pangan. 因为农夫当时呢，他们的土产要到的城市是很多艰难的事。 Lalu teman saya ini kemudian mulai memikirkan bagaimana untuk mempermudah pendistribusian bahan pangan dari petani hingga ke konsumen. 所以他就想尽办法，怎么样帮助那些农夫把这个食品能够运到这个消费者。 Bapak Saudara, dari pekerjaan ini bisa muncul visi Allah yang mau Tuhan kerjakan bagi bangsa dan negara. 所以他通过他所做的工作，他也遵行了上帝给他的使命和意向。 Bagaimana kita dengan keahlian kita masing-masing mengambil bagian di dalam dampak bagi bangsa dan negara. 包括我们每个人的职业身份，我们可以对国家产生影响。 Mungkin kita adalah pengusaha, 可能我们是做生意人， businessman, 是生意人， seorang dokter, 也是当医生， seorang karyawan. 或是一些员工。 Apapun bidang pekerjaan kita, kita percaya Tuhan mempercayakannya itu kepada setiap. 我们无论是什么身份、工作背景，上帝已经托付了他的意向在我们生命里面。 Jangan berhenti untuk kepentingan diri kita sendiri. 不要只想到顾自己的事情， Tapi apa yang saya bisa lakukan bagi kota, bagi bangsa dan negara di mana saya tinggal. 但是我们要开始想到，我们如何对我们的城市做出能够改善的贡献。 Melalui kisah Esther ini kita belajar. 透过以色列的故事，我们可以学习到， Esther di tengah segala resiko dan zona nyamannya, 他在面对挑战和在他的舒适期当中， dia mau mengambil peranan berkarya bagi keselamatan bangsa. 他愿意做出这个冒险的决定，为了帮助他的人民以色列人民。 Demikian juga melalui pekerjaan usaha kita, apapun yang kita lakukan. 同样，透过我们的工作、事业、生意， Kita adalah bagian dari bangsa Indonesia ini. 我们是印尼的一部分。 Indonesia sudah dipelihara sampai 77 tahun. 上帝已经保护了印尼77年， Dan saya percaya ini adalah bagian dari karya penyelamatan Allah bagi bangsa dan negara. 我相信这也是上帝为这个世界拯救工作的一部分。 Marilah kita berkomitmen untuk berdampak dan ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. 所以在这个时候，我们可以下定决心，做出诺言，为国家做出贡献。 Sehingga hidup kita dapat menjadi garam dan terang dimanapun kita ditempatkan. 所以我们在何处，我们成为光和盐。 Tuhan memberkati setiap kita. 上帝帮助我们每个人。 Amin. Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa kami di dalam surga, 我们在天上的父， kami sungguh bersyukur 我们真感谢你， kalau firman Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan kami 你的话语再一次提醒了我们每个人， bahwa di tanah air yang mana kami tinggali ini 在我们所居住的国家， ada karya dan keselamatan Allah bagi bangsa Indonesia. 上帝也设计了对我们国家的救恩， Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan 让我们成为上帝的儿女， mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan bagi bangsa dan negara. 也是能够参与对国家参与这个侍奉的一部分。 Jangan biarkan kami terlena di dalam zona nyaman kami. 不让我们在舒适期中， Tetapi kami mau melangkah demi sebuah kebenaran yang pasti yang Tuhan berikan kepada setiap kami. 让我们为真理能够跨出一步， Untuk dapat berdampak bagi bangsa dan negara. 我们能够对国家产生影响， Melalui apapun yang kami lakukan. 包括我们所作所为。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Kami sungguh bersyukur. 如此的感谢， Dan kiranya kami dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. 愿我们能够遵行上帝每一句的话。 Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 如此的祷告呢，奉靠我们得胜的名，基督耶稣， Amin. 阿门。